Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Najwa, pada kali ini kita belajar fizik tingkatan 4 KSSM dalam bab yang ke-6, cahaya dan optik. Okey, kali ini kita lihat kepada subtopik 6.3 pembentukan imej oleh kanta. Pembentukan imej oleh kanta. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah yang pertama, murid boleh mengenal pasti kanta cembung sebagai kanta penumpu dan seterusnya kanta cekung sebagai kanta pencapah. Yang kedua, murid boleh menganggar panjang fokus bagi suatu kanta cembung menggunakan objek jauh. Seterusnya, yang ketiga, murid boleh menentukan kedudukan imej dan juga ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan juga kanta cekung. Dan yang terakhir, murid boleh menyatakan pembesaran linear M sebagai M sama dengan V bahagikan dengan U. Okey, secara umumnya dalam subtopik kali ini kita akan membincangkan beberapa perkara penting. Yang pertama kita akan lihat jenis kanta, yang kedua istilah optik, yang ketiga pembentukan imej dan yang keempat adalah pembesaran linear. Okey, istilah penting dalam subtopik kali ini iaitu penggunaan radar sinar optik, kanta cembung dan seterusnya kanta cekung. Okey, istilah optik yang akan dibincangkan secara mendalam iaitu paksi utama, paksi kanta, pusat optik O, titik fokus F, panjang fokus F kecil, jarak objek U dan jarak imej V. Seterusnya, pembentukan imej sama ada imej yang nyata atau imej maya dalam lukisan gambar rajah sinar untuk melihat pembesaran linear. Kanta optik. Apa dia kanta? Kanta ialah sekeping bahan lut sinar seperti kaca, perspex ataupun plastik. Okey, bila kita sebut lut sinar, maksudnya lut cahaya ataupun bahan yang boleh ditembusi oleh cahaya. Okey, seterusnya kanta optik ni mempunyai dua permukaan dengan sekurang-kurangnya satu permukaan yang melengkung. Okey, seterusnya terdapat dua jenis kanta optik iaitu yang pertama kanta cembung. Okey, kanta cembung ianya mempunyai ketebalan yang tebal pada bahagian tengah manakala ketebalan yang lebih nipis pada bahagian atas dan juga pada bahagian bawahnya. Okey, berbeza dengan satu lagi kanta iaitu kanta cekung. Ketebalannya adalah nipis pada bahagian tengah manakala lebih tebal pada bahagian atas dan juga bahagian bawahnya. Okey, jadi terdapat dua jenis kanta iaitu kanta cembung dan satu lagi kanta cekung. Jom kita tonton EduWeb TV bahagian kanta yang cikgu scan QR code pada buku teks muka surat 251. Jom kita tonton sama-sama. Salam semua, apa khabar? Jika anda sedang menonton sesi kali ini, maknanya mata anda sedang berfungsi dengan baik. Mata anda adalah umpama kanta yang menerima cahaya masuk melalui fenomena pembiasan. Jika anda mengalami masalah rabun, anda memerlukan kanta untuk membantu mata anda melihat dengan lebih baik. Topik kita kali ini ialah kanta. Ada dua jenis kanta utama. Pertama, kanta cembung dan kedua, kanta cekung. Mari kita kaji ciri-ciri penting mengenai kanta cembung. Ini adalah rupa bentuk kanta cembung. Apabila cahaya yang selari merambat melintasi kanta cembung, kesemua cahaya itu akan dibengkokkan melintasi titik yang sama.
Titik tersebut dikenali sebagai titik fokus F. Panjang antara titik fokus dan pusat kanta dikenali sebagai panjang fokus F. Jika kita mengetahui panjang fokus suatu kanta, kita boleh mencari kuasa kanta tersebut dengan formula berikut. Kuasa kanta P sama dengan 1/F. Nilai panjang fokus F mestilah menggunakan unit SI iaitu meter. Unit ketika mengira kuasa sesuatu kanta ialah diopter atau simbolnya D. Kita lihat pula ciri-ciri gambar rajah sinar yang melibatkan kanta cembung. Mari kita lukis bersama-sama gambar rajah sinar yang pertama. Kita harus mengenali dua titik penting yang terletak pada paksi utama. Titik tersebut ialah pusat optik P dan titik fokus F. Berikut adalah peraturan untuk melukis gambar rajah sinar bagi kanta cembung. Rajah sinar 1. Apabila cahaya merambat melintasi pusat optik, cahaya ini akan bergerak dalam garis lurus. Rajah sinar 2. Apabila cahaya merambat secara selari dengan paksi utama, cahaya ini akan dibiaskan melintasi titik fokus F di bahagian belakang kanta. Rajah sinar 3. Sinar yang dituju ke titik fokus F terbias selari dengan paksi utama. Sekarang kita akan pelajari pula cara melukis imej yang terbentuk oleh kanta cembung apabila objek terletak pada kedudukan melebihi 2 kali ganda panjang fokus F iaitu U lebih besar daripada 2F. Langkah 1. Mula-mula kita lukis kedudukan objek yang terletak pada kedudukan jaraknya melebihi titik 2F. Langkah 2. Kemudian kita lukis garisan cahaya yang bermula daripada puncak objek dan sambungkan ia sehingga melintasi pusat optik O. Langkah 3. Selepas itu, kita lukis satu lagi garisan yang selari dengan paksi utama. Setelah ia menyentuh kanta, kita bengkokkan laluannya sehingga ia melintasi titik fokus F. Sekarang, kita boleh lihat kedua-dua garisan cahaya tadi bersilang antara satu sama lain. Pada titik persilangan ini, kita lukiskan imejnya seperti berikut. Ciri-ciri imej yang terbentuk ialah songsang, mengecil dan nyata. Apa kata kita melukis gambar rajah sinar untuk menunjukkan imej yang terbentuk daripada sebuah kanta pembesar pula? Kita perlu ingat semakin dekat objek dengan kanta, semakin besar imej yang akan terbentuk. Untuk lukis imej kanta pembesar, objek harus diletakkan pada kedudukan jaraknya kurang daripada panjang fokus F, iaitu U kurang daripada F, seperti berikut. Seterusnya, kita lukis garisan yang bermula daripada puncak objek dan sambungkan ia melalui pusat optik P. Selepas itu, kita lukis pula garisan selari dengan paksi utama dan bengkokkan ia melintasi titik fokus. Untuk kes ini, anda akan dapati tiada persilangan untuk kedua-dua garisan di belakang kanta ini. Maka langkah seterusnya, kita lukiskan garisan putus-putus seperti berikut. Tarik garisan putus-putus ini ke hadapan kanta untuk mencari titik persilangan. Lukis imej pada titik ini. Maka, ciri-ciri imej yang kita lukis ini ialah tegak, saiz membesar dan maya. Sekarang mari kita belajar pula gambar rajah sinar untuk kanta cekung. Ini adalah rupa bentuk kanta cekung. Sinar 1. Sama seperti kanta cembung, apabila garisan cahaya melalui pusat optik O, ia bergerak lurus tanpa dibengkokkan. Sinar 2. Apabila ada cahaya melintasi kanta selari dengan paksi utama, ia dibengkokkan seperti berikut. Di mana jika kita panjangkan garisan ini,
ia akan melintasi titik fokus di hadapan kanta. Sinar 3. Apabila cahaya bergerak menuju titik fokus di belakang kanta pula, ia akan dibengkokkan selari dengan paksi utama. Sekarang, mari kita mencuba soalan-soalan berikut. Sebuah kanta cembung mempunyai panjang fokus 10 cm. Kira kuasa kanta yang diperlukan. Kesilapan utama ketika menjawab soalan berikut, para pelajar lupa untuk menukar unit sentimeter kepada meter. Pastikan anda tidak melakukan kesilapan sama. F sama dengan 10 cm, sama dengan 10 bahagi 100, sama dengan 0.1 meter. Maka, kuasa kanta P sama dengan 1 bahagi 0.1 sama dengan 10. Maka jawapan akhir kita ialah 10 diopter atau 10 D. Pastikan anda tulis unit yang betul. Lukis rajah sinar untuk menunjukkan lokasi imej kepada objek tersebut. Jawapan. Mula-mula, lukis garis sinar garisan lurus bermula daripada objek X dan melintasi pusat optik. Kemudian, daripada objek X, lukis pula garis sinar yang selari dengan paksi utama. Apabila ia melintasi kanta, ia akan dibengkokkan seperti berikut. Selepas itu, lukiskan garis putus-putus yang menyambungkan garisan yang bengkok tadi ke arah titik F. Akhir sekali, lukiskan imej pada titik persilangan antara garis-garis putus dan garisan yang pertama tadi. Maka, kita dapat lihat bahawa imej ini mempunyai ciri-ciri berikut: tegak, mengecil dan maya. Soalan tambahan. Kira kuasa bagi sebuah kanta cekung jika panjang fokusnya ialah 5 cm. Jawapan. Guna formula P sama dengan 1 bahagi dengan F. Tips. Untuk kanta cekung, nilai panjang fokus F secara automatik akan jadi negatif. Pastikan nilai F juga ditukar kepada meter dahulu. Jadi F sama dengan negatif 5 cm bahagi 100 sama dengan negatif 0.05 meter. Oleh itu kuasa kanta P sama dengan 1 bahagi negatif 0.05 sama dengan negatif 20 diopter atau negatif 20 D. Apa kata kita imbas perkara penting yang Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. 6.7 daripada buku teks muka surat 251. Tujuan aktiviti ini adalah untuk menunjukkan kanta cembung sebagai kanta penumpu dan kanta cekung sebagai kanta pencapah. Radas yang digunakan adalah kanta cembung berbentuk silinder, begitu juga kanta cekung yang berbentuk silinder. Seterusnya, kotak sinar yang disambungkan dengan bekalan kuasa. Seterusnya juga plat 3 celah yang diletakkan di hadapan kotak sinar. Seterusnya, pensel dan pembaris serta kertas putih. Cara untuk melakukan aktiviti ini adalah yang pertama, sediakan radas seperti gambar rajah. Seterusnya, surih bentuk kanta cembung pada
kertas putih. Okey. Switch on kan kotak sinar untuk menyalakan lampu yang ada dalam kotak sinar. Seterusnya, tujukan 3 alur cahaya selari dari kotak sinar ke arah kanta cembung. Okey. Terusnya, perhatikan alur-alur cahaya selepas melalui kanta cembung ini. Dan catatkan pemerhatian yang kita peroleh. Seterusnya, buat 2 tanda pada lintasan sinar yang keluar dari plat 3 celah ini dan tandakan juga alur cahaya yang keluar selepas melalui kanta cembung. Okey. Seterusnya, ukur jarak di antara pusat kanta dan 3 alur cahaya F yang direkodkan tadi. Seterusnya, ulang lagi langkah tadi untuk menggantikan kanta cembung kepada kanta cekung. Dan seterusnya, catatkan pemerhatian yang kita peroleh. Okey, daripada aktiviti tadi kita dapat buat pemerhatian untuk kanta cembung. Sinar cahaya selari melalui kanta akan menumpu ke satu titik fokus F. Okey, sinar cahaya selari melalui kanta akan menumpu ke satu titik fokus F. Oleh itu, kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu. Sebaliknya, untuk kanta cekung, sinar cahaya selari melalui kanta ianya akan mencapah seolah-olah berasal dari satu titik fokus F. Okey, sinar cahaya selari melalui kanta ianya akan mencapah seolah-olah berasal dari satu titik fokus F. Oleh itu, kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. Seterusnya, untuk kanta cembung, titik fokusnya adalah nyata kerana sinar cahaya dibias menumpu pada titik tersebut. Okey, titik fokus yang mana disimbolkan sebagai F besar merupakan satu titik fokus. Okey, ianya adalah nyata kerana semua cahaya dibiaskan menumpu pada titik tersebut. Oleh itu, boleh dikaitkan dengan panjang fokus F kecil, ianya dikatakan positif. Manakala bagi kanta cekung, titik fokusnya adalah maya kerana sinar biasan seolah-olah mencapah dari titik tersebut. Okey, titik fokus untuk kanta cekung, titik F-nya berada di hadapan kanta. Okey, jadi boleh dikaitkan dengan panjang fokus F kecil, ianya dikatakan negatif. Inilah sebenarnya perbezaan di antara kanta cembung dan juga kanta cekung. Sekarang kita lihat penerangan istilah optik. Istilah optik yang pertama iaitu pusat optik O. Pusat optik O ialah suatu titik di pusat kanta. Okey, sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak dibiaskan. Ianya akan bergerak dalam satu garis lurus. Seterusnya, paksi utama. Paksi utama adalah satu garis lurus yang menerusi pusat optik dan bersambung dengan pusat kelengkungan dua permukaan kanta itu. Seterusnya, paksi kanta iaitu satu garis lurus yang menerusi pusat optik dan berserenjan dengan paksi utama. Selanjutnya, titik fokus. Titik fokus disimbolkan sebagai F besar. Okey, F besar. Ianya terletak pada paksi utama kanta. Bagi kanta cembung,
sinar cahaya selari dengan paksi utama akan menumpu pada titik ini selepas melalui kanta. Sebaliknya, bagi kanta cekung, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama seolah-olah mencapah dari titik ini selepas melalui kanta. Seterusnya, jarak objek disimbolkan sebagai U kecil. Jarak objek U adalah jarak di antara objek, antara objek dengan pusat optik kanta. Manakala jarak imej disimbolkan sebagai V kecil adalah jarak di antara imej, antara imej dengan pusat optik kanta. Dan yang terakhir, panjang fokus F kecil adalah jarak di antara titik fokus F besar dengan pusat optik O suatu kanta. Jom kita lakukan aktiviti 6.8 seperti dalam buku teks muka surat 253. Tujuan aktiviti ini adalah untuk memerhati imej nyata dan menganggar panjang fokus bagi suatu kanta cembung menggunakan objek jauh. Okey, radas yang digunakan adalah kanta cembung, pembaris meter, pemegang kanta dan juga skrin putih. Okey, pertamanya susun radas seperti dalam gambar rajah. Seterusnya, letakkan kanta cembung pada pemegang kanta dan halakannya ke tingkap yang terbuka. Seterusnya, letakkan skrin putih di belakang kanta dan laraskan kedudukan skrin putih ini mendekati atau menjauhi kanta sehingga satu imej yang tajam terbentuk pada skrin. Contohnya, katakan kita melihat satu objek pokok di luar sana dan kita perhatikan imej pokok yang terbentuk pada skrin putih yang dilaraskan tadi. Seterusnya, ukur panjang fokus kanta. Okey, panjang fokus simbolnya panjang fokus simbolnya F kecil. Kita ukur panjang fokus kanta iaitu jarak di antara pusat optik kanta dengan skrin yang dilaraskan tadi. Okey. Ukur panjang fokus kanta iaitu jarak di antara pusat optik kanta dengan skrin putih. Dan seterusnya, rekodkan bacaan yang diperoleh. Okey, kedudukan imej dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta boleh ditentukan dengan kaedah melukis gambar rajah sinar. Okey. Terdapat 3 sinar cahaya utama yang boleh dilukis untuk menentukannya. Okey, terdapat 3 sinar cahaya utama yang kita boleh lukis untuk tentukan kedudukan imej dan juga ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta sama ada kanta cembung ataupun kanta cekung. Okey, kita lihat sinar cahaya utama dalam melukis gambar rajah sinar bagi kanta cembung. Okey, yang pertama, sinar yang menuju pusat optik merambat pada garis lurus melalui pusat optik tanpa dibiaskan. Seterusnya, yang kedua, sinar yang selari dengan paksi utama terbias dan melalui titik fokus F. Seterusnya, yang ketiga, sinar yang melalui titik fokus F terbias selari dengan paksi utama. Okey, kita mesti ingat syarat bagi sinar cahaya untuk kanta cembung.
Okey, seterusnya sinar cahaya utama dalam melukis gambar raja sinar bagi kanta cekung. Okey, yang pertama, sinar yang menuju pusat optik merambat pada garis lurus melalui pusat optik tanpa dibiaskan. Okey, seterusnya yang kedua, sinar yang selari dengan paksi utama terbias seolah-olah dari titik fokus F. Dan yang ketiga, sinar yang menuju titik fokus terbias selari dengan paksi utama. Okey, sinar yang menuju titik fokus F ianya akan terbias selari dengan paksi utama. Jadi, kita juga perlu ingat ketiga-tiga sinar cahaya yang melalui kanta cekung. Jom kita lakukan pula aktiviti 6.9 seperti dalam buku teks muka surat 255. Tujuan aktiviti ini adalah untuk menentukan kedudukan imej dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung bagi jarak objek yang berbeza. Okey, alat radas yang digunakan dalam eksperimen ini ataupun aktiviti ini adalah kanta cembung dengan panjang fokus F 10 cm. Begitu juga dengan kanta cekung dengan panjang fokus F negatif 10 cm. Seterusnya, kotak sinar dengan kertas lut sinar yang bertanda anak panah sebagai objek. Seterusnya, kotak sinar ini kita sambungkan dengan bekalan kuasa. Seterusnya, alat radas lain adalah pemegang kanta, pembaris meter dan juga skrin putih. Bahan yang digunakan adalah kertas graf. Okey, yang pertamanya kita lakukan aktiviti ini menggunakan kanta cembung. Jadi, yang pertamanya, susunkan radas seperti gambar rajah. Kita letakkan kanta cembung di atas pemegang kanta dengan satu jarak objek U sejauh 30 cm. Iaitu di sini melibatkan U lebih besar berbanding F. Sebanyak U lebih besar daripada 2F kerana U 30 cm lebih besar daripada F yang mana hanyalah 10 cm sahaja. Di sini, yang pertamanya kita mulakan dengan U melebihi 2F. Okey, seterusnya, laraskan kedudukan skrin sehingga satu imej anak panah yang tajam terbentuk pada skrin. Perhatikan imej yang terbentuk pada skrin dan catatkan ciri-cirinya dalam jadual seperti yang dimuat turun daripada laman sesawang yang diberi. Okey. Seterusnya, catatkan jarak imej V pada jadual tersebut. Dah dapat di kita punya jarak objek dan jarak imej, kita lukiskan gambar raja sinar yang lengkap pada sekeping kertas graf. Seterusnya, ulang lagi langkah untuk U 20 cm, 15 cm dan 8 cm. Bila dah siap untuk kanta cembung, kita ulang lagi untuk kanta cekung. Bagi kanta cekung, U-nya 20 cm, 15 cm dan U 8 cm. Seterusnya, kita perhatikan kedudukan imej dan juga perhatikan serta catatkan ciri-ciri imej sama ada nyata ataupun maya, tegak ataupun songsang, saiz imej yang diperkecilkan, diperbesarkan ataupun sama saiz. Jadi, apabila kita ikut prosedur dan catatkan maklumat pada jadual, kita akan dapat bezakan antara kedudukan imej dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan juga
kanta cekung. Seterusnya, kita lihat langkah-langkah melukis gambar Raja Sinar. Okey, kita boleh tonton video langkah-langkah melukis gambar Raja Sinar daripada QR code yang disediakan dalam buku teks muka surat 255. Jom kita tonton sama-sama. Okey, langkah-langkah untuk melukis gambar Raja Sinar bagi kanta cembung bagi objek yang lebih jauh dari 2F. Okey, pertamanya kita lukis sinar yang selari dengan paksi utama. Sinar itu akan melalui titik fokus F. Seterusnya, lukis sinar yang melalui pusat optik, ianya bergerak lurus tanpa pembiasan. Titik persilangan dua sinar tersebut ialah kedudukan imej. Dan kita dapat nyatakan ciri-ciri imejnya adalah nyata, songsang dan diperkecil. Seterusnya, langkah untuk melukis gambar Raja Sinar bagi kanta cembung bagi objek yang berada di titik 2F. Okey, pertamanya kita lukis sinar yang selari dengan paksi utama. Sinar itu akan melalui titik fokus F. Yang kedua, lukis sinar yang melalui pusat optik, ianya bergerak lurus tanpa pembiasan. Dan titik persilangan di antara dua sinar tersebut adalah kedudukan imej. Daripada gambar rajah ini, kita dapat nyatakan bahawa ciri-ciri imejnya adalah nyata, songsang dan sama saiz dengan objek. Langkah seterusnya pula untuk melukis gambar Raja Sinar bagi kanta cembung yang mana objeknya berada di antara F dan 2F. Okey, pertamanya sama juga seperti tadi, lukis sinar yang selari dengan paksi utama. Sinar itu akan melalui titik fokus F. Yang kedua, lukis sinar yang melalui pusat optik, ianya bergerak lurus tanpa pembiasan. Dan didapati titik persilangan dua sinar tersebut adalah kedudukan imej. Daripada gambar Raja Sinar ini, kita dapat nyatakan bahawa ciri imejnya yang terbentuk adalah nyata, songsang dan diperbesar. Seterusnya, langkah-langkah melukis gambar Raja Sinar untuk kanta cembung yang mana objek berada di antara F dan kanta. Okey, objek ini berada dekat dengan kanta. Caranya, yang pertama, kita lukis satu sinar yang selari dengan paksi utama. Sinar itu akan melalui titik fokus F. Seterusnya, lukis sinar yang melalui pusat optik. Sinar itu bergerak lurus tanpa pembiasan. Didapati tiada persilangan pada bahagian bawah, kita panjangkan kedua-dua sinar di bahagian atas sehingga bersilang. Titik persilangan ialah kedudukan imej. Daripada lukisan gambar Raja Sinar ini, kita dapat nyatakan bahawa ciri-ciri imej yang terbentuk adalah maya, tegak dan diperbesar. Maya tu apabila kedudukan imej dan objek berada pada sisi yang sama pada kanta cembung. Ianya kedua-dua imej dan objek berada pada sisi kiri sebelah kanta seperti yang kita lukis dalam gambar Raja Sinar tersebut. Sekarang kita lihat pembentukan imej oleh kanta cembung seperti yang tertera dalam jadual dalam buku teks muka surat 256. Okey, daripada video yang kita tonton tadi, kita dah melihat gambar Raja Sinar yang melukis untuk kedudukan objek yang mana U lebih besar daripada 2F, U sama dengan 2F, U di antara F dengan 2F dan U kurang daripada F. Dengan ciri-ciri imejnya yang tersendiri. Okay, sama ada nyata, songsang, diperkecil ataupun maya, tegak, diperbesar ataupun ada juga yang sama saiz dengan objek. Okay, ianya bergantung kepada kedudukan bagi objek tersebut. Okey, jadi cara untuk menentukan sama ada imejnya adalah nyata ataupun maya, kita lihat kepada kedudukan imej yang terbentuk. Jika imejnya nyata, maksudnya imejnya berada di sisi yang berlainan dengan
sisi objek. Objek contohnya, objek berada di sebelah kiri, imejnya berada di sebelah kanan. Yang tu adalah nyata. Bagi Maya, objek dengan imej berada di sebelah yang sama. Contohnya, kedua-duanya berada di sebelah kiri bagi Kanta. Seterusnya, untuk songsang ataupun tegak, kita lihat keadaan bentuk imej yang terbentuk. Okey? Bandingkan dengan objek. Jika ianya tegak, maksudnya sama seperti objek. Jika songsang, ianya terbalik daripada objek. Seterusnya, untuk saiz, sama ada diperkecil, sama saiz ataupun diperbesar, kita lihat kepada ketinggian imej yang terbentuk. Okey, bagi contohnya untuk objek yang berada di infinity. Okey, objek yang berada di infinity, gambar rajah sinarnya, sinar yang jauh dari infinity, bergerak ke titik fokus melalui Kanta, ianya terbiasa lari dengan paksi. Seterusnya, satu lagi sinar yang jauh dari infinity, bergerak ke pusat Kanta, ianya bergerak lurus tanpa pembiasan. Okay, titik persilangannya akan membentuk imej pada sisi sebelah kanan Kanta. Maka ciri imej bagi objek di infinity adalah nyata, songsang dan diperkecil. Satu lagi, bagi objek yang berada pada titik fokus, U sama dengan F. Okay, ianya akan membentuk gambar rajah sinar di mana cahaya dari objek selari dengan paksi. Seterusnya, pergi ke titik F. Kita terbias ke titik F ke bawah. Dan satu lagi, cahaya dari objek ke pusat optik ke bawah didapati tiada persilangan berlaku. Maka ianya membentuk imej yang maya, tegak dan diperbesar. Jadi, gambar rajah sinar sebenarnya dapat memberi panduan kepada kita bagaimana ciri-ciri imej yang terbentuk berbanding dengan objek yang kedudukannya berada di mana. Okey, jadi gambar rajah sinar ini sangat penting untuk dilukis bagi menentukan ciri-ciri imejnya. Okey, seterusnya kita lihat pembentukan imej oleh Kanta cekung. Sila lihat jadual seperti dalam buku teks muka surat 257. Okey, untuk pembentukan imej bagi Kanta cekung, ianya memberikan ciri imej yang sama iaitu maya, tegak dan diperkecil bagi sebarang kedudukan objek. Okey, contohnya bagi U lebih besar daripada 2F, ciri imejnya adalah sama dengan U kurang daripada F, iaitu ianya maya, tegak dan diperkecil. Kenapa keadaan sedemikian berlaku? Okey, kita lihat kepada gambar rajah sinarnya, iaitu apabila objek berada lebih besar daripada 2F, kita lihat sinar dari objek bergerak selari dengan paksi utama, terbias mencapah dari titik F. Okay, seolah-olah mencapah dari titik F. Seterusnya, cahaya dari objek ke pusat optik bergerak lurus tanpa pembiasan. Di sini terbentuknya imej pada titik persilangan di antara seolah-olah dari F tadi dan juga sinar yang kedua. Di sini terbentuknya imej. Okay, imej yang terbentuk di sini kita boleh takrifkan sebagai maya kerana sisi yang sama terletak di antara imej dengan objek. Seterusnya tegak kerana keadaan objek dan imej yang sama. Seterusnya, saiznya diperkecil kerana ketinggian imej adalah lebih kecil berbanding objek. Kita lihat pula yang kedua iaitu U kurang daripada F. Cara yang sama iaitu sinar dari objek selari dengan paksi utama
melintasi kanta, ianya akan mencapai seolah-olah dari titik F. Seterusnya, sinar yang kedua, sinar dari objek ke pusat optik bergerak lurus tanpa pembiasan. Okey, di sini terdapat persilangan di antara dua garisan tersebut membentuk imej yang mana juga maya tegak dan diperkecil. Jadi, untuk kanta cekung, ciri-ciri imejnya adalah sama walaupun kedudukan objek yang berlainan. Okey, yang terakhir, pembesaran linear. Okey, contohnya kanta pembesar dipegang dekat dengan mata dan objeknya diletakkan dalam panjang fokusnya, imej yang diperbesar terhasil. Okey, kita lihat gambar foto. Cantik kan? Kita dapat melihat bunga jejarum tersebut dengan dekat menggunakan kanta pembesar. Okey, di sini kita boleh katakan saiz imej bergantung kepada kedudukan objek. Okey, pembesaran linear disimbolkan sebagai M. Kita boleh kira pembesaran linear dengan membandingkan di antara saiz imej dan saiz objek. Iaitu kita kira nisbah ketinggian imej kepada ketinggian objek. Dan yang kedua, kita kira nisbah jarak imej kepada jarak objek. Sekarang kita lihat pembentukan imej oleh kanta cembung. Di sini kita boleh kira pembesaran linear dengan menggunakan dua formula. Formula yang pertama iaitu pembesaran linear sama dengan ketinggian imej bahagikan dengan ketinggian objek. Okey, pembesaran linear M sama dengan ketinggian imej HI bahagikan dengan ketinggian objek HO. Ataupun formula yang kedua iaitu pembesaran linear sama dengan jarak imej bahagikan dengan jarak objek. Iaitu pembesaran linear M sama dengan jarak imej V bahagikan dengan jarak objek U. Jadi kesimpulannya M sama dengan HI bahagikan dengan HO sama dengan V bahagikan dengan U. Okey, dan satu info penting iaitu pembesaran linear M tidak mempunyai unit. Ianya adalah nilai sahaja. Jika kita kira M, kita dapat nilai kurang daripada 1. Okay, M lebih kecil daripada 1, maksudnya imej diperkecil. Jika perkiraan kita dapat M sama dengan 1, maksudnya imej sama saiz dengan objek. Manakala jika nilai M lebih besar daripada 1, maksudnya imej diperbesar. Jadi, pembesaran linear ni kita dapat kira melalui nisbah ketinggian ataupun nisbah jarak antara imej dengan objek. Okey, sebagai kerja rumah, kamu selesaikan latihan formatif 6.3 daripada buku teks muka surat 258 bagi soalan 1, 2 dan 3 sahaja. Okey. Selesaikan dengan baik di dalam buku latihan masing-masing. Okay, sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam subtopik-subtopik yang akan datang. Cikgu yakin dan percaya kamu semua adalah pelajar fizik yang cemerlang. Okay, terima kasih kerana like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Terima kasih kerana menekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okey, terima kasih semua. Bye.